Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua kerana memberi peluang kepada Parit untuk berbahas pada petang ini. Secara keseluruhannya, belanjawan ini mengandungi banyak inisiatif yang positif. Namun saya ingin mengemukakan beberapa kritikan membina serta persoalan yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Sebelum itu saya ingin memetik ibrah atau pengajaran dari Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yakni kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surah Al-Furqan ayat 67. Ayat ini merujuk kepada golongan hamba Allah yang mulia, Ibadur Rahman, yang memiliki sifat keseimbangan dalam perbelanjaan. Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka yang apabila membelanjakan harta tidak berlebihan, al-israf dengan izin, dan tidak pula kedekut, tetapi berada di jalan pertengahan. Para mufassir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahawa ayat ini mengajarkan prinsip pengurusan kewangan yang adil dan bijaksana. Pembaziran dikritik keras kerana ia menandakan kegagalan menguruskan nikmat Allah, manakala kedekut pula menunjukkan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain yang memerlukan. Ayat ini sangat relevan dalam konteks pengurusan kewangan negara. Ayat ini mengingatkan kita untuk menguruskan perbelanjaan negara dengan seimbang dan tidak terlalu boros dalam projek yang tidak memberikan manfaat nyata, dan pada masa yang sama tidak terlalu berjimat sehingga mengabaikan keperluan rakyat. Pembaziran atau ketidakadilan dalam perbelanjaan awam akan membawa kepada ketidakstabilan sosial, manakala pengurusan yang bijak akan memastikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Selain itu, kita boleh mengamati pesanan dalam ayat suci yang lain berkenaan konsep amanah, termasuk dalam pengurusan kewangan negara. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan hukum yang seadil-adilnya. Surah An-Nisa ayat 58. Malahan dia dalam hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya, ketahuilah bahawa setiap daripada kamu adalah penjaga, dan kamu akan ditanya tentang orang jagaanmu. Seorang pemimpin bagi manusia adalah penjaga bagi rakyatnya, dan dia akan ditanya mengenai rakyatnya. Saya juga berdiri di sini untuk kali yang ketiga berturut-turut membidas sikap keengganan Kerajaan Persekutuan dalam memberikan peruntukan yang seadilnya kepada ahli-ahli parlimen dari pihak oposisi. Kita sedia maklum bahawa peruntukan ini bukan sahaja penting untuk memastikan pembangunan kawasan dapat dilaksanakan dengan sempurna, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kawasan atau parti mana yang diwakili. Malangnya kita dapat lihat bahawa ahli-ahli parlimen, khususnya ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional, seringkali dianaktirikan seolah-olah suara dan hak rakyat yang mereka wakili tidak penting lagi. Ini jelas merupakan satu ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan berterusan. Peruntukan kerajaan sepatutnya diagihkan dengan adil, mengikut keperluan rakyat, bukan mengikut warna politik. Saya persembahkan pantun sebagai renungan untuk kita semua pada petang ini. Terbang rendah burung gembala, hinggap sebentar di pokok sena. Jangan sampai maruah tercela jika hak rakyat diserah entah ke mana. Bunga cempaka di tepi pekan, harum baunya menjadi idaman. Peruntukan adil harus diutamakan, bukan kerana parti berlainan. Rakyat di Parit dan di seluruh Malaysia berhak mendapatkan yang terbaik daripada wakil rakyat yang mereka pilih. Oleh itu, saya menyuruh Kerajaan Persekutuan untuk menilai semula keputusan dan menunjukkan keikhlasan dalam menegakkan prinsip demokrasi yang adil dan saksama. Dan sehingga Di-Pertua, saya ingin menyebut tentang permasalahan di Parit. Pertama, berkaitan dengan masalah pengeluaran jagung di alur sampan Titi Gantung. Syabas saya ucapkan kepada Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan pada petang ini ada. Satu-satunya menteri yang ada pada petang ini mendengar. Alhamdulillah, saya syukur kerana menteri ada. Masalah pengeluaran jagung di alur sampan Titi Gantung, terdapat 200 hektar
Tanah di alur sampai yang berpotensi untuk pertanian jagung, namun hanya 80 hektar saja dapat dimanfaatkan kerana masalah banjir. 120 hektar berlakunya banjir yang bermusim. Jadi menyebabkan 120 hektar tidak dapat digunakan. Masalah ini mengakibatkan pengeluaran jagung tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Saya menggesa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur perairan di kawasan ini agar lebih banyak tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Kedua, berkaitan dengan zon jalapan padi di Perak Tengah. Dalam bajet yang lalu, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kawasan ini telah digazetkan sebagai jalapan padi, iaitu Bota Kiri. Namun sehingga kini masih belum ada tanda-tanda pelaksanaan berlaku. Ketiga, berkaitan dengan penggunaan semula kilang pemprosesan benih padi yang terdapat di Kompleks Pertanian Titik Gantung yang berkeluasan 200 hektar. Terdapat sebuah pusat pemprosesan benih padi yang tidak digunakan yang sekarang ini seperti terbiar, tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menggesa KPKM memastikan kilang memproses benih ini dapat beroperasi. Ia juga dapat mengatasi masalah kekurangan benih padi selain memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Keempat, Tan Sri, berkaitan dengan pembinaan jalan alternatif dari Sri Iskandar ke Fikra Nasaruddin. Pada ketika ini anak-anak kita yang bersekolah di sekitar kawasan Sri Iskandar menghadapi masalah ke sekolah masing-masing kerana jalan digunakan oleh mereka sekarang terlalu sesak dan memerlukan alternatif segera. Saya mencadangkan agar pembinaan jalan alternatif atau pelebaran laluan utama ke Fikra Nasaruddin dipertimbangkan oleh Kementerian Kerja Raya untuk memberi kemudahan yang lebih baik kepada ibu bapa dan pelajar di kawasan tersebut. Kelima, berkaitan dengan pembangunan fasiliti rekreasi di Gelong Pepuyu. Dengan peningkatan populasi penduduk di Gelong Pepuyu disebabkan kewujudan banyaknya kawasan perumahan, wujud satu keperluan mendesak untuk fasiliti rekreasi bagi kegunaan komuniti di sini. Keenam, berkaitan dengan pembinaan Masjid Titik Gantung. Saya ingin membangkitkan masalah pembinaan Masjid Titik Gantung yang tergendala ketika ini dan perlu ditangani segera. Di mana Menteri ketika itu telah menjawab di dalam kamar khas ketika saya membentangkan perkara ini bahawa 60% mengikut amalan kebiasaan, 60% daripada bajet yang diperuntukkan untuk bina masjid ini ditanggung oleh pihak kerajaan, 30% oleh kerajaan negeri dan 10% oleh pihak masjid. Untuk makluman, Perdana Menteri juga Menteri berkenaan bahawa pihak masjid telah pun dapat mengumpulkan lebih daripada 10% sebagaimana diminta. Justru saya minta tolong kepada Perdana Menteri, kepada Menteri berkenaan untuk pastikan Masjid Titik Gantung ni dapat direalisasikan kerana ianya masjid lama telah pun dirobohkan dan para jemaah sekarang ini menunaikan solat di surau-surau yang berhampiran. Ketujuh, Tan Sri Yang Di-Pertua, masalah liputan internet di kawasan parlimen saya, di Parlimen Parit. Saya ingin membangkitkan mengenai masalah lemahnya dan kurangnya liputan internet sejak sekian lama di kampung-kampung di Parlimen Parit yang diwakili oleh saya seperti di Kampung Copin Kanan, Kampung Sadang, Belanja Kiri, Kota Pagar, Kampung Kepala Pulau, Kampung Senin, Kampung Seleboh, Kampung Bukit Cupak, Kampung Merua, Kampung Padang Cangkat, Lambung Kanan, Lambung Kiri. Di era digital ini, akses kepada internet bukan lagi satu keperluan tetapi ianya satu hak asasi yang perlu dijamin untuk semua. Tan Sri Di-Pertua, oleh itu saya menyeru Kementerian Komunikasi melalui program Jendela untuk mengambil tindakan segera dan drastik bagi meningkatkan infrastruktur internet di kampung-kampung ini demi memastikan masyarakat tidak tertinggal dalam arus kemajuan yang pesat ini. Tan Sri Di-Pertua, berkaitan dengan reformasi subsidi. Isu reformasi subsidi sememangnya menjadi topik perdebatan yang hangat, terutama apabila kerajaan cuba memperkenalkan sistem yang lebih fokus kepada golongan berpendapatan rendah. Walaupun prinsip asasnya tepat, iaitu menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan mengurangkan pemberian subsidi kepada golongan kaya serta warga asing, pelaksanaannya perlu diteliti dengan lebih mendalam. Ketepatan penyasaran subsidi adalah sangat penting kerana kegagalan dalam aspek ini boleh menyebabkan golongan benar-benar memerlukan terpinggir, manakala golongan yang mampu mungkin terus menikmati manfaat yang tidak sepatutnya. Berkaitan dengan penstrukturan subsidi RON 95 yang dijangka menjimatkan 8 bilion setahun merupakan langkah besar dalam reformasi subsidi
dengan matlamat untuk menyalurkan manfaat kepada golongan yang lebih memerlukan dan mengurangkan pembaziran. Walaupun objektifnya jelas, ia juga membawa kepada persoalan yang kritikal. Bagaimana kerajaan dapat memastikan mekanisme penyasaran ini tidak dapat mengakibatkan beban kepada golongan berpendapatan sederhana yang mungkin berada di antara kategori yang layak dan tidak layak. Bagaimana ketidakpuasan hati rakyat boleh diatasi dengan langkah yang bersesuaian. Semua ini perlu difikirkan supaya tidak ada golongan khususnya berpendapatan sederhana yang terhimpit di antara penerima subsidi dan mereka dikelaskan sebagai golongan yang kaya. Tan Sri Di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang peruntukan yang adil yang patut diberikan kepada negeri-negeri. Sabah dan Sarawak diberikan masing-masing 6.7 bilion dan 5.9 bilion untuk meningkatkan infrastruktur dan merapatkan jurang pembangunan adalah langkah yang barangkali wajar. Memandang kedua-dua negeri ini lama ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kalau kita lihat, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis juga agak ketinggalan dan memerlukan perhatian daripada kerajaan pusat. Dan yang lebih menghairankan saya ialah apabila saya melihat peruntukan yang diberikan kepada Pulau Pinang. Projek LRT saja mencecah 10 bilion. Begitu juga naik taraf airport 1.5 bilion. Walaupun kalau kita tengok bajet kali ini tidak ada projek mega yang diumumkan, tapi saya perhatikan adanya peruntukan mega diberikan kepada Pulau Pinang. Jadi keseimbangan harus diberikan perhatian di antara negeri-negeri di dalam negara kita ini. Tan Sri Di-Pertua, berkaitan dengan insiden yang tulah baru-baru ini, keamanan dan keharmonian adalah perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saya selaku ahli parlimen di Dewan ini mengecam sekeras-kerasnya insiden sekumpulan individu dilihat mengibarkan bendera negara China di kawasan berhampiran dataran Menara Condong Teluk Intan pada waktu malam sambil bersorak pada minggu lepas. Ini adalah tindakan yang berbentuk provokasi yang boleh mencetuskan rasa tidak selesa masyarakat. Saya mendapat maklumat bahawa telah berlaku perarakan berunsurkan keagamaan, membabitkan kereta berhias yang berlangsung pada jam 8 hingga 11.30 malam dan disertai 400 penonton. Namun, pihak polis Diraja Malaysia telah mengesahkan bahawa perarakan yang membawa bendera negara asing itu diadakan tanpa permit. Bahkan mengikut Akta Lambang Kebangsaan, kawalan mempamerkan 1949 Akta 193, Seksyen 3 memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh mempamerkan mana-mana lambang kebangsaan termasuk bendera negara asing di tempat awam atau sekolah. Oleh itu saya menggesa PDRM melaksanakan siasatan yang telus dan memastikan individu atau organisasi yang terlibat dengan insiden ini dikenakan hukuman yang setimpalnya. Sebagai penutup Tan Sri Di-Pertua, saya ingin menegaskan bahawa kerajaan persekutuan mesti berlaku adil dan saksama dalam mengagihkan peruntukan kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti atau negeri. Setiap kawasan mempunyai hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan negara dan rakyat di setiap penjuru Malaysia berhak untuk merasakan manfaatnya. Kita tidak boleh terus membiarkan ketidakadilan dalam pengagihan sumber ini berlarutan kerana ia hanya akan memperluaskan jurang pembangunan di antara negeri dan merugikan rakyat. Saya tutup ucapan saya dengan serangkap pantun. Hujan lebat di kampung Selbuh, subur tanaman makin berseri. Agihkan peruntukan, jangan ditangguh. Rakyat menilai setiap yang diberi. Sekian, terima kasih.